Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Selamat datang. Selamat kembali semua ke sekolah. Saya nak menyambung tentang tema 4. Hari ini kita akan bermula dengan tema 4, sejarah dunia, itu berkaitan dengan nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Jadi kita gunakan peluang ini untuk kita mempertajamkan lagi kefahaman kita tentang tema 4 ini. Perkara pertama dalam tema 4 adalah berkaitan dengan perluasan kuasa barat, khususnya di China dan India pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Perluasan kuasa barat yang dipanggil sebagai imperialisme ini membawa kepada usaha kuasa-kuasa barat meluaskan kuasanya, sama ada di China ataupun di India. Kalau di China, kita lihat British telah berusaha untuk menamatkan apa yang dikatakan sebagai dasar tutup pintu yang diamalkan oleh Maharaja China pada waktu itu. Usaha mereka untuk membuka pintu negara China kepada dunia luar telah membawa kepada apa yang dikatakan sebagai perang candu pertama ataupun perang Inggeris-China pertama dan perang Inggeris-China kedua. Dan kedua-dua perang ini telah membuka pintu negara China kepada dunia barat. Itu bermulanya perluasan kuasa barat ke atas wilayah-wilayah negara China. Itu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dalam tema ini juga kita akan melihat nanti berkaitan dengan perluasan kuasa British di India. Bagaimana tindakan dan usaha yang dibuat oleh British untuk menguasai dan mengukuhkan kedudukannya di India. Ini semua telah menimbulkan apa yang dikatakan sebagai reaksi masyarakat tempatan, sama ada di China dan India, terhadap penjajahan barat ke atas negara mereka. Ini sudah pasti akan memberi kesan. Akibat daripada penjajahan barat tadi telah memberi kesan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial kepada penduduk di negara China dan juga di India. Ini semua telah membawa apa yang dikatakan sebagai transformasi. Perkara yang ketiga dalam tema 4 berkaitan dengan nasionalisme dan pembentukan negara bangsa adalah kesan daripada penjajahan barat ataupun perluasan kuasa barat di wilayah China dan juga India yang membawa kepada transformasi, iaitu apabila sistem pentadbiran barat diperkenalkan, maka membawa perubahan kepada sistem pentadbiran sedia ada. Ini sama ada dari segi perubahan sosial, ekonomi dan juga kemunculan gerakan intelektual di kalangan penduduk tempatan, khususnya di China dan di India, yang menuntut perubahan, yang membawa kepada era moden kepada negara China khususnya, yang membawa kepada perubahan dari segi perubahan politik terutamanya nanti, dan juga membawa perubahan besar dalam usaha gerakan-gerakan nasionalis untuk melahirkan sebuah negara yang merdeka di India pada waktu itu. Bahagian kedua dalam tema 4 ini, kita akan melihat konflik antarabangsa yang berlaku dan melibatkan masyarakat antarabangsa. Konflik antarabangsa bermula pada abad ke-20 yang membawa kepada perang. Sebab konflik yang berlaku antara negara itu gagal diselesaikan melalui rundingan. Ini membawa kepada Perang Dunia Pertama. Dari segi sebab dan juga kesan mengapa Perang Dunia Pertama itu berlaku. Tahun 1914 hingga tahun 1918, khususnya antara Jerman dan Rusia pada waktu itu. Dan kedua, kita akan lihat sekali lagi berlaku perang dunia, iaitu Perang Dunia Kedua tahun 1941-1945 yang melibatkan Jerman di Eropah dan Jepun kemudiannya di Asia Pasifik dengan Amerika Syarikat. Ini di antara pihak bersekutu dan pihak berikat. Konflik antarabangsa ini telah memberi kesan yang besar pada lanskap politik pada waktu itu.
Dan akhir sekali nanti kita akan lihat kesan daripada Perang Dunia Kedua itu membawa kepada apa yang dikatakan sebagai Perang Dingin, antara 1945 hingga 1955. Perang Dingin ini bukanlah perang konvensional, iaitu perang secara fizikal, tetapi lebih kepada perang psikologi dalam dua kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat dan Rusia pada waktu itu, ataupun United Socialist Soviet Russia, untuk mengukuhkan kedudukan mereka dari arena politik antarabangsa, iaitu satu yang memperjuangkan demokrasi dan satu lagi yang memperjuangkan ideologi komunis. Inilah antara konflik antarabangsa yang membawa kepada Perang Dingin pada waktu itu. Kita mulakan tema 4 ini dengan imperialisme. Dari segi latar belakang imperialisme, pertama sekali sebelum itu kita kena faham apa dikatakan sebagai imperialisme. Imperialisme ataupun imperial, daripada perkataan imperial yang bermaksud penjajahan. Jadi imperialisme merupakan dasar yang dijalankan oleh sesebuah negara untuk meluaskan kuasa dan pengaruhnya secara kekerasan, menerusi diplomasi maupun ketenteraan ke atas negara lain. Jadi satu kuasa yang besar menaduki satu kerajaan ataupun negara lain yang lebih kecil ataupun lemah pada waktu itu. Itulah yang dikatakan sebagai penjajahan ataupun imperialisme. Imperial, penjajah. Imperialisme adalah penjajahan. Jadi negara yang menjajah itu dipanggil negara imperial. Menurut J.A. Hobson, imperialisme berkaitan dengan penaklukan ke atas penduduk yang dijajah. Kasmak pula menyifatkannya sebagai tindakan negara kapitalisme mengeksploitasi ekonomi negara yang lemah. Itu yang dikatakan sebagai penjajahan. Perluasan kuasa ini menjadi ketara pada abad ke-19 di Asia, terutamanya di China dan juga di Afrika kemudian nanti. Pada tahun 1516, Portugis telah sampai ke negara China. Jadi hubungan antara Barat dengan negara China bermula dengan usaha Portugis ataupun Portugal untuk mengembangkan perdagangan antarabangsa di antara kedua-dua negara pada waktu itu. Perluasan kuasa Barat ke atas China. Kalau kita lihat di China ini, penjajah ataupun imperialis Barat ini, mereka menguasai negara China, wilayah-wilayah di China, bukan melibatkan satu kuasa besar ataupun satu kuasa Barat, tapi melibatkan beberapa kuasa Barat yang bertapak di negara China pada waktu itu. Pada masa itu, negara China di bawah pemerintahan dinasti Ming yang mengamalkan dasar tutup pintu ataupun isolasi. Ini telah menghadkan hubungan antara China dengan dunia luar, terutamanya dengan negara Barat. Pada tahun 1644, dinasti Qing yang menggantikan dinasti Ming juga meneruskan dasar isolasi ataupun tutup pintu. Tindakan ini menyebabkan negara Barat tidak bersetuju dengan China yang menutup pintunya kepada Barat. Ini kalau kita lihat mengapa China menutup pintunya kepada Barat. China tidak memerlukan barangan daripada Barat. China kaya dengan pelbagai hasil yang diperlukan oleh Barat, seperti apa? Para pelajar, sutera, betul? Tembikar, dan juga yang popular, teh misalnya pada waktu itu. Semua ini menyebabkan keinginan Barat untuk berdagang dengan China. Mereka memerlukan barang-barang ini yang sangat diperlukan di Eropah dan merupakan barang-barang mewah yang sangat berharga dan bernilai pada waktu itu. Sedangkan negara China tidak memerlukan barangan daripada Barat. Inilah permulaan kepada usaha tindakan kuasa-kuasa Barat
untuk meluaskan kuasanya ke China, khususnya untuk membuka pintu negara China yang tertutup rapat kepada satu hubungan dagang yang lebih baik. Itu membolehkan mereka berdagang secara terbuka, secara sama dengan hubungan diplomatik yang setaraf. Itu yang diingini oleh kuasa barat pada waktu itu. Okey pelajar, mari kita lihat bagaimana imperialisme awal ataupun penjajahan awal kuasa-kuasa barat ke atas China. Perluasan kuasa barat di Asia bermula dengan kejayaan Portugal membuka sebuah penempatan di Macau pada tahun 1552. Kejayaan Portugal ini telah membuka ruang menyebabkan Belanda juga mendesak China supaya membuka pelabuhannya di Fujian kepada Belanda, tetapi tidak dihiraukan oleh China. Namun begitu, pada tahun 1624 pihak Belanda berjaya membuka sebuah pertempatan di Taiwan dan dinamakan Fort Zelinda. Ini permulaan awal bagaimana kuasa barat mula menempatkan penempatan mereka ataupun koloni di wilayah-wilayah China. Mula dengan Portugal 1552 di Macau, kemudian Belanda di Taiwan pada 1624. Kuasa Sepanyol juga telah mendirikan kolonialnya di Santísima Trinidad pada tahun 1626 dan Fort San Domingo di Tamsui pada tahun 1629. Pada tahun 1642, Belanda telah mengalahkan Sepanyol di wilayah utara Taiwan. Namun begitu, pada tahun 1629, Belanda terselamat daripada serangan penyokong pemberontakan setia kepada dinasti Ming, dan akhirnya pada tahun 1662, Belanda disingkirkan daripada Taiwan oleh dinasti Ming. Ini menyebabkan hanya Portugis yang dapat mengekalkan penguasaannya terhadap Macau. Ini adalah secara awal bermulanya penjajahan barat ke atas wilayah-wilayah China pada waktu itu. Pada abad ke-19, gerakan imperialisme ataupun penjajahan kuasa barat ke atas wilayah-wilayah China semakin berkembang. Pada abad ke-19, berlaku ketidakkecekapan dalam pentadbiran di negara China pada waktu itu, seperti masalah rasuah, salah guna kuasa, dan berlaku penyelewengan oleh pegawai-pegawai kerajaan semasa pemerintahan dinasti Qing di China. Keadaan ini telah membuka ruang kepada kuasa barat untuk meluaskan kuasanya ke atas wilayah-wilayah China. Dinasti Qing telah meneruskan dasar tutup pintu kepada barat untuk menyekat kemarahan kuasa barat, terutamanya British, yang mendesak China untuk menamatkan dasar tutup pintu ataupun isolasi dan membuka semula perdagangan dengan British. China pada waktu itu hanya membuka pelabuhan Canton untuk pihak barat berdagang dengannya kerana mereka menganggap barat tidak bertamadun atau barbarian. Jadi China memang tidak membenarkan berlakunya satu hubungan dagang yang saksama, yang adil, yang sama taraf dengan barat. Disebabkan bagi mereka barat merupakan ancaman kepada kedaulatan China. Barat sangat memerlukan barangan China seperti saya terangkan seperti sebelum ini, seperti teh, tembikar dan sutera. Sedangkan China tidak memerlukan barangan dari barat. Inilah konflik yang berlaku antara kuasa-kuasa barat pada waktu itu, khususnya British, dalam usaha mereka untuk memperluaskan hubungan dagang dengan China pada abad ke-19.
hubungan antara Barat dan China bertambah buruk apabila candu dijadikan sebagai barang dagangan di antara British dengan China. Ini seperti yang saya maklumkan seperti ini, China tidak memerlukan barangan dari Barat. Jadi British mengalami kerugian yang besar, dari segi imbangan pembayaran. Ini sebab kebanyakan mereka terpaksa mengimport barangan daripada China, sedangkan China tidak membeli barangan mereka. Jadi inilah peluang bagi British apabila mereka menjual candu, untuk mengembalikan semula keseimbangan dari segi hubungan dagang antara British dengan China. Ketagihan rakyat China ke atas candu telah memberi kesan sosial kepada rakyatnya, dan negara China rugi dari segi nilai tukaran mata wang yang telah menguntungkan British pula kali ini. Antara tahun 1838 hingga 1839, jumlah import candu sebanyak 40,000 peti, di mana pada masa yang sama terdapat 2 hingga 10 juta orang Cina yang ketagihan candu. Keadaan ini menyebabkan hubungan China dengan Barat bertambah buruk, khususnya apabila Suruhanjaya Tinggi anti candu yang dibentuk dan dilantik oleh Maharaja, iaitu Lin Sizhou di Canton pada tahun 1838. Di Pusujaya Tinggi anti candu ini, iaitu Lin Sizhou, telah bertindak merampas candu milik pedagang British, menyebabkan mereka membantah kerana mengalami kerugian. Inilah yang dijadikan alasan oleh British untuk mengisytiharkan perang ke atas China. Jadi berlakulah perang Inggeris-China pertama, ataupun dikenali sebagai Opium War ataupun perang candu pertama. Selepas berlakunya perang candu pertama, China telah membuka pintunya kepada Barat. Krisis perdagangan dua hala yang meruncing antara China dengan British telah membawa kepada berlakunya perang candu pertama pada tahun 1840-1842. Jadi British telah menggunakan alasan rampasan candu oleh Pesuruhjaya anti candu yang diwujudkan oleh Maharaja sebagai alasan untuk berperang dengan China pada waktu itu. Kekalahan China dalam perang candu pertama ataupun perang Inggeris-China pertama telah diselesaikan melalui Perjanjian Nanking pada tahun 1843. Perjanjian Nanking inilah yang telah membuka pintu China kepada Barat, di mana dalam isi Perjanjian Nanking ini yang berat sebelah, sebab China adalah negara yang kalah dalam peperangan. Sebab itu ramai berpendapat bahawa perang candu pertama itu adalah titik perubahan dalam sejarah China. Akibat daripada kekalahan China dalam perang Inggeris-China yang pertama ini telah membuka pintu China kepada dunia Barat. China mula menyedari ketinggalan mereka dari segi teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi China pada waktu itu mula untuk memodernkan negaranya, tetapi sudah terlambat. Sebab negara-negara Barat mula mendesak China untuk membuat perjanjian yang sama seperti yang diperolehi oleh British untuk membolehkan mereka berkuasa di China ataupun membuka penempatan di China. Jadi China yang kalah pada perang tersebut terpaksa tunduk kepada tuntutan kuasa-kuasa Barat. Ini membolehkan British misalnya mendapatkan Hong Kong melalui hak pajakan selama 100 tahun. Pada tahun 1843 juga British dan China telah menandatangani Perjanjian Bogu yang memberikan hak wilayah asingan dan hak perlindungan ke atas warga negara Barat yang tidak terikat dengan undang-undang negara China. Inilah yang diperlukan, yang dimahukan oleh kuasa Barat pada waktu itu. Ini kalau pelajar cuba dapatkan isi kandungan Perjanjian Nanking. Ini kalau lihat isi perjanjian Nanking itu jelas menunjukkan bahawa
China terpaksa tunduk kepada Barat dan China terpaksa menamatkan dasar pemencilannya ataupun isolasi, ataupun dasar tutup pintu, dan dia terpaksa membuka pintu negaranya seluas-luasnya kepada kemarahan kuasa-kuasa Barat di China. Bukan hanya British dan juga mana-mana kuasa Barat yang lain. Kekalahan China kepada British dalam Perang Inggeris-China pertama telah membuka pintu negara China kepada kuasa-kuasa Barat, di mana kuasa-kuasa Barat juga mendapat apa dipanggil sebagai most favored nation, iaitu hak-hak yang diberikan kepada negara-negara Barat yang bebas mengamalkan agama, budaya, cara hidup dan undang-undang mereka sendiri di wilayah China. Jadi, negara-negara Barat bukan hanya British, Belanda, Sepanyol, Jerman, termasuk Jepun juga, mereka boleh membuka penempatan di mana-mana wilayah China, melalui perjanjian yang dibenarkan oleh kerajaan China pada waktu itu, dan mereka dikenali sebagai most favored nation, di mana mereka bebas mengamalkan agama, budaya, cara hidup dan undang-undang mereka sendiri walaupun di wilayah China. Itu satu perkara yang terpaksa diterima oleh China. Sebab China tewas dalam perang Inggeris-China yang pertama, dan juga disebabkan oleh kegagalan mereka untuk menalangi kuasa Barat pada waktu itu. Jadi kejayaan British di China telah mendorong kuasa-kuasa Barat yang lain untuk memaksa China menerima tuntutan mereka, dan mereka menuntut hak wilayah asingan seperti mana yang diperoleh oleh British pada waktu itu, seperti Amerika Syarikat dan Perancis pada tahun 1844, Sweden dan Norway pada tahun 1847, dan pada tahun 1858 Rusia, 1858 Jerman, 1861 Denmark, 1863 Belanda, 1864 Spanyol, 1865 Belgium, 1866 Itali, dan pada tahun 1869 Austria-Hungary juga memohon atau menuntut hak wilayah asingan. Dan pada tahun 1858 berlakulah Perang Ero. Perang Ero, itu Perang Inggeris-China kedua. Ini yang telah membukakan lagi wilayah-wilayah China kepada kuasa-kuasa Barat. Jadi kuasa-kuasa Barat pada waktu itu berlumba-lumba untuk meletakkan kekuasaan mereka, untuk membolehkan mereka berdagang di China secara bebas mengikut undang-undang, budaya dan sistem pentadbiran mereka sendiri di dalam wilayah China. Keberadaan kuasa Barat di negara China, khususnya selepas perjanjian Nanking yang saya katakan tadi, telah membuka pintu negara China seluas-luasnya kepada kuasa Barat. Amerika Syarikat dan China telah mengadakan perjanjian Guangxia, di mana permintaan Amerika Syarikat supaya perjanjian tersebut dikaji semula selepas 10 tahun, tetapi tidak dilayan oleh China pada waktu itu. Pembukaan Canton oleh pihak British menghadapi masalah apabila penduduk Canton menghalang kemasukan warga negara asing di Canton. Ini membawa krisis yang baru di Canton khususnya, dan di China pada amnya. Peristiwa ini membawa kepada pembunuhan seorang padri yang bernama Abe Auguste. Mereka yang terlibat dalam pembunuhan tersebut telah ditangkap dan dibicarakan. Pada tahun 1858, kapal Aero milik British telah ditahan oleh pihak berkuasa China, menyebabkan berlakunya Perang Inggeris-China kedua ataupun Perang Candu kedua pada tahun 1856. Jadi Perang Candu kedua ini tamat apabila China terpaksa menandatangani satu lagi perjanjian, iaitu perjanjian Tianjin pada tahun 1858. Keadaan ini telah memburukkan lagi keadaan negara China pada waktu itu, di mana kedaulatan dan wilayah mereka
semakin luas dikuasai oleh penjajah barat ini. Perjanjian Tianjin pada tahun 1858. Selepas kekalahan China kali kedua dalam perang Inggeris-China kedua, ataupun perang Candu kedua, ataupun Opium War kedua, telah membawa kepada termenterainya satu lagi perjanjian, iaitu perjanjian Tianjin. Jadi China, sebuah negara yang kalah dalam perang ini, sudah pasti akan terpaksa menerima syarat-syarat baru yang merugikan China pada waktu itu. Misalnya, China terpaksa membuka 10 buah pelabuhan baru kepada kuasa barat, iaitu Nanking, Hankou, Niuchang, Tengchao, Xinjiang, Guiqiang, Qiongzhou, Taiwan Fu, Tamsui dan Swatao. Semua pelabuhan baru ini dibuka. Sebelum ini 5 pelabuhan baru dibuka semasa perjanjian Nanking. Sekarang ditambah lagi dengan 10 buah pelabuhan baru kepada kuasa-kuasa barat. Jadi mereka boleh berdagang sampai ke dalam daratan, ke wilayah-wilayah di kedaratan China pada waktu itu. Dalam perjanjian ini juga, warga negara asing diberi kebenaran untuk memasuki kawasan pedalaman dengan menggunakan pasport, tetapi tidak lagi diperlukan apabila perjalanan yang melebihi 33 batu dari pelabuhan. Itu keistimewaan yang diberikan kepada pedagang-pedagang asing ataupun warga negara asing. China juga terpaksa membayar ganti rugi sebanyak 4 juta tahil kepada British dan 2 juta tahil kepada Perancis. Dan para mubalik ataupun pendakwah Kristian hendaklah dibenar bergerak secara bebas di China untuk menyebarkan Kristian pada waktu itu. Inilah antara perkara penting yang terkandung dalam perjanjian Tianjin yang sudah pasti merugikan negara China pada waktu itu. Jadi kemarahan kuasa barat dalam usaha mereka untuk membuka pintu negara China kepada barat. Dan apabila mereka memenangi perang ini, membolehkan mereka memaksa kerajaan China tunduk kepada tuntutan mereka. Lanjutan daripada tuntutan British melalui perjanjian Tianjin. Kuasa-kuasa barat yang diketuai oleh British telah mendesak China untuk mengesahkan perjanjian Tianjin di Peking. Inilah yang membawa kepada Convention Peking. Pada awalnya, kerajaan China enggan menerima tuntutan kuasa barat tadi. Ini menyebabkan berlakunya pertempuran antara kedua-dua pihak pada tahun 1859 dan 1860. Kuasa-kuasa barat telah mara ke Peking, itu ibu negara China pada waktu itu, menyebabkan akhirnya kerajaan China terpaksa menerima tuntutan barat dan bersetuju mengakui perjanjian Tianjin melalui Convention Peking. Jadi China sekali lagi terpaksa membayar ganti rugi sebanyak 8 juta tahil kepada British dan Perancis. Kuasa Perancis telah mendapat hak pergerakan Kristian dan boleh memiliki harta di kawasan pedalaman China. British pula telah menguasai semenanjung Kowloon di bahagian daratan negara China. Inilah berlaku selepas China tewas dalam usahanya untuk menangani kuasa barat. Kebaraan kuasa barat ke atas wilayah China diteruskan melalui apa dikatakan sebagai perang dan tuntutan. Pada tahun 1871 misalnya, Rusia telah menawan Li di Xinjiang kerana masalah pemberontakan rakyat tempatan. Ini membolehkan Rusia menguasai Xinjiang pada waktu itu. Pada tahun 1874 pula, Jepun telah menuntut Jepun telah menuntut Taiwan daripada China disebabkan kematian rakyatnya daripada Ryukyu. Akibatnya, China juga terpaksa membayar ganti rugi sebanyak
500,000 tahil kepada Jepun. Perkara yang sama juga dibuat oleh Perancis. Perancis mula menduduki wilayah Annam, selepas kemenangan mereka dalam perang China-Perancis pada tahun 1884-1885. Jerman pula menggunakan alasan kematian dua padrinya yang dibunuh untuk menaluki Teluk Kiang Chow dan seterusnya memajaknya kepada China. Pada tahun 1898, British mendapat hak pajakan di Wilhelmshaven, di mana Perancis pula menguasai Guangzhou, dan pada tahun 1898 dan Rusia pula mendapat hak pajakan ke atas wilayah Dairen dan Port Arthur. Sini semua membuktikan bahawa kuasa-kuasa barat meluaskan kuasanya ke atas wilayah-wilayah di China melalui perang, mencari alasan untuk berperang dan seterusnya menuntut wilayah tersebut daripada negara China yang tewas dalam perang tersebut. Kemarahan kuasa barat dan Jepun ke atas wilayah-wilayah China terus berlaku. Misalnya pada tahun 1854-1855, Perang China-Jepun pertama. Penguasaan China ke atas wilayah semenanjung Korea berakhir apabila kekalahannya dalam Perang China-Jepun pada tahun 1854-1855. Akibatnya China terpaksa menyerahkan wilayah Taiwan, semenanjung Liaotung, Pescadores dan memberikan kemerdekaan kepada Korea. China juga terpaksa membayar ganti rugi kepada negara Jepun. Itu yang berlaku akibat daripada kekalahan China kepada Jepun dalam Perang China-Jepun 1894-1895. Jadi China bukan hanya terpaksa membuka pintunya kepada penjajah barat, tetapi juga terpaksa membuka pintunya kepada Imperius Timur, iaitu Jepun. Kejayaan Jepun menewaskan China dalam Perang China-Jepun yang pertama. Telah membuktikan kepada Barat bahawa Jepun adalah satu kuasa imperialis yang baru. Jadi Jepun sebagai satu kuasa imperialis timur yang baru dilihat sebagai satu ancaman oleh kuasa-kuasa Barat pada waktu itu. Rusia, Jerman dan Perancis telah memaksa Jepun untuk menyerahkan semula semenanjung Liaotung kepada negara China. Kejayaan usaha ini sebagai balasannya pada tahun 1881 melalui perjanjian St. Petersburg di Rusia, telah St. Petersburg di Rusia, di mana Rusia telah mendapat konsesi untuk membina jalan kereta api berentas Manchuria dan memulangkan semula sebahagian wilayah Li kepada China pada waktu itu. Ini adalah usaha Barat untuk menghalang kemarahan kuasa imperialis Jepun pada waktu itu. Jelas ya pelajar? Saya ingin menjelaskan apa dikatakan sebagai dasar imperialisme Barat ke atas negara China. Barat berminat dengan China disebabkan oleh kekayaan ekonomi negara China pada waktu itu. Banyak barangan daripada China diperlukan oleh Barat. Pada masa yang sama, tidak berlaku hubungan yang baik dari segi hubungan dagang, hubungan diplomatik antara China dengan Barat. Sebab China menolak, tidak mahu menerima Barat sebagai rakan strategik mereka. Bagi China, Barat adalah sebuah negara yang tidak bertamadun, yang tidak setara dengan China. Barat, khususnya British, telah menggunakan alasan candu sebagai bahan perdagangan pada waktu itu untuk mengembalikan keseimbangan dari segi perdagangan antara China dengan British misalnya, sebagai alasan untuk melancarkan dua peperangan. Perang Inggris-China pertama atau perang candu pertama dan perang candu kedua. Ini telah membawa kepada perjanjian
yang membuka pintu China kepada Barat. Kuasa-kuasa Barat yang lain mula melihat keadaan ini sebagai peluang untuk mereka berada di negara China atau meletakkan kuasa mereka di wilayah kekuasaan yang baru di negara China. Ini kalau kita lihat, negara China adalah sebuah negara yang besar. Ini ada banyak wilayah-wilayah di negara China ini, dan kuasa-kuasa Barat ini dan Jepun berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah ini untuk membolehkan mereka mendapat keuntungan dari segi ekonomi. Saya teruskan. Wilayah-wilayah di China telah dibahagi-bahagi kepada kuasa-kuasa Barat selepas negaranya dipaksa membuka pintunya kepada Barat, dan selepas mereka kalah dalam beberapa siri peperangan antara kuasa Barat dengan negara China. Jadi negara China yang beranggap negaranya adalah sebuah negara yang besar, yang kuat, tetapi tewas dalam banyak siri peperangan dengan kuasa Barat dan juga dengan Jepun. Ini menyebabkan China kehilangan wilayah-wilayahnya kepada kuasa-kuasa tersebut. Misalnya wilayah Yangtze dikuasai oleh British. Rusia pula menguasai Mongolia dan Manchuria. Jerman menguasai Shantung. Perancis dan British juga berkuasa di barat dari China, dan Jepun di Fujian. Itu dikatakan sebagai wilayah kekuasaan Barat adalah juga Jepun ke atas wilayah China. Barat pula berjaya meluaskan kuasanya ke atas China melalui dua perkara. Pertama, melalui apa dikatakan sebagai hak wilayah asingan yang saya terangkan sebelum ini. Dan satu lagi adalah most favored nation, yang memberi tekanan kepada kerajaan China pada waktu itu. Jadi China tidak ada pilihan. Dia terpaksa memberikan kedua-dua keistimewaan ini, iaitu hak wilayah asingan dan most favored nation kepada kuasa-kuasa Barat pada waktu itu. Jadi kuasa Barat juga meletakkan kuasa di China melalui pembukaan konsesi dan penempatan ataupun koloni Barat di wilayah China. Dan mereka bebas melaksanakan undang-undang Barat, mengamalkan budaya Barat, menyebarkan agama Kristian dan sebagainya. Inilah menyebabkan China hilang kedaulatannya dan banyak wilayahnya jatuh di bawah kekuasaan Barat. Mari kita fahamkan bagaimana kuasa Barat itu meluaskan kuasanya ke atas wilayah di China melalui apa dikatakan sebagai penempatan ataupun koloni asing, dan juga melalui konsesi yang diberikan oleh China kepada kuasa-kuasa Barat. Selepas China menandatangani perjanjian Nanking dan Tianjin, beberapa pelabuhan baru telah dibuka seperti Nanking, Shanghai, Canton dan Fuzhou kepada kuasa-kuasa Barat. Kuasa-kuasa Barat juga menuntut pembukaan koloni ataupun pertempatan, di mana mereka diberi hak konsesi untuk melaksanakan undang-undang mereka sendiri di koloni ataupun penempatan tersebut. Misalnya kalau penempatan Perancis, dia bebas menggunakan undang-undang Perancis. Penempatan yang dimiliki oleh Portugal, dia bebas menggunakan undang-undang Portugal pada waktu itu. Kawasan ini dibangunkan oleh kuasa-kuasa Barat sebagai kawasan kediaman, pusat-pusat perniagaan, pusat pentadbiran dengan majlis perbandaran mereka sendiri. Mengikut acuan Barat, mengikut acuan ataupun mengikut siapa yang berkuasa di wilayah tersebut, siapa yang membuka penempatan ataupun koloni di kawasan tersebut, dan negara mana yang mendapat konsesi tersebut. Pada waktu ini terdapat dua bentuk penempatan atau koloni, iaitu penempatan asing dan konsesi. Penempatan asing atau konsesi, dan satu lagi adalah pertempatan antarabangsa. Jadi kita perlu bezakan apa dikatakan sebagai penempatan asing ataupun konsesi, yang diberi konsesi, dan satu lagi adalah penempatan antarabangsa. Kedua-duanya mempunyai persamaan dari segi pentadbiran, peraturan, undang-undang, pemilikan tanah dan juga cukai, yang diberi keistimewaan oleh kerajaan China pada waktu itu. Perbezaan yang nyata adalah dari segi hak milik, di mana penempatan asing adalah milik satu-satu kuasa. Misalnya penempatan asing ataupun koloni Belanda saja yang memiliki kawasan tersebut. Koloni
Portugal, jadi Portugal saja yang menguasai kawasan tersebut, misalnya Macau. Hong Kong dikuasai oleh koloni British, jadi British yang berkuasa ke atas Hong Kong. Okey, manakala penempatan antarabangsa adalah milik bersama beberapa kuasa barat, misalnya Shantung, Jerman dan British misalnya. Okey, itu dimasukkan dengan penempatan antarabangsa. Maksudnya tidak dimiliki oleh satu kuasa barat, tetapi beberapa kuasa barat yang diberi hak untuk membuka penempatan yang dipanggil penempatan antarabangsa. Okay, sebagai hak milik bersama beberapa kuasa barat. Okay, saya jelaskan kembali. Apa dia penempatan asing ataupun konsesi yang diberikan oleh China kepada kuasa-kuasa barat? Contoh, konsesi-konsesi ini milik kuasa barat, ditubuhkan di China seperti British 1861, Amerika Syarikat 1890, Rusia dan Perancis 1886, Jerman 1895, Jepun 1898, Itali, Belgium, Austria, Hungary pada tahun 1902. Setiap penempatan asing ini mempunyai majlis perbandaran mereka sendiri dan dianggotai oleh warga negara asing, di mana mereka bebas dalam koloni ini dan konsesi ini untuk mengamalkan budaya, undang-undang, cara hidup mereka sendiri di wilayah China. Penduduk China bekerja sebagai buruh, kecuali peniaga China yang kaya dan mendapat tempat bersama orang asing sebagai ahli majlis. Okay, inilah yang berlaku pada waktu itu di satu kawasan yang dipanggil konsesi ataupun koloni ataupun penempatan asing. Ini penempatan asing. Okey, satu lagi adalah penempatan antarabangsa, di mana kuasa-kuasa barat bekerjasama, mungkin lebih daripada satu kuasa barat, bekerjasama dalam membangunkan penempatan antarabangsa yang diuruskan secara bersama, seperti penempatan antarabangsa Shanghai di bawah kawalan bersama Amerika Syarikat dan British pada tahun 1863. Jadi dulu kuasa barat ini bersama-sama membangunkan Shanghai sebagai satu penempatan antarabangsa, di mana mereka akan menggunakan undang-undang dan peraturan yang dipersetujui oleh Amerika Syarikat dan British tanpa campur tangan daripada kerajaan China. Itulah yang dikatakan sebagai penempatan antarabangsa. Inilah bandar Shanghai dahulu. Ini contoh konsesi ataupun penempatan barat di China. Contohnya British mendapat konsesi atau membuka penempatan asing di Hankou 1861-1927, Tianshan 1860-1943, Jiujiang 1861-1927, Qingqiang 1861-1929, Shamian Island Canton 1801-1945, Amoy 1852-1930, Shanghai 1846-1863, dan disatukan membentuk Shanghai International Settlement. Perancis misalnya, Shanghai 1849-1946, Shamian Island Canton 1861-1946, Hankou 1896-1946, dan Tianshan 1861-1946. Jepun pula menguasai Tianshan 1898-1943, Hangzhou 1893-1943, Chongqing 1901-1931, Suzhou 1897-1943, dan Hangzhou 1897-1943. Jerman pula membuka penempatan barat di Hankou 1895-1917 dan Tianshan 1895-1917. Rusia pula membuka Tianshan pada 1900 hingga 1924 dan Hankou 1896-1924. Dan lain negara seperti Itali di Tianshan, Belgium di Tianshan, Austria, Hungary di Tianshan, dan Amerika Syarikat juga di Tianshan. Kalau kita lihat ada berlaku pertindihan, bukan? Semua itu dipanggil penempatan antarabangsa. Jadi ada lebih daripada satu kuasa di wilayah tertentu. Misalnya Tianshan, ada banyak kuasa barat yang diberi penempatan oleh kerajaan China pada waktu itu. Jadi ada konsesi penempatan barat hanya milik satu kuasa barat saja, dan satu lagi adalah
dipanggil konsesi ataupun pertempatan antarabangsa, yang melibatkan beberapa negara kuasa-kuasa barat pada waktu itu. Ini jelas pada pelajar semua, menunjukkan bahawa kemarahan kuasa barat melalui proses yang dikatakan sebagai penjajahan ataupun imperialisme itu berlaku ke atas wilayah-wilayah China, melalui pembukaan negara China kepada kuasa barat, di mana China telah memberi konsesi hak wilayah asingan, memberi keistimewaan kepada negara-negara barat ini, termasuk Jepun juga, untuk membuka penempatan mereka di negara ataupun di wilayah-wilayah China yang luas itu. Jadi jelas pada waktu ini kita lihat pengaruh barat dan Jepun berada di negara China. China dibagikan seperti sebuah buah tembikai yang dipotong-potong kepada kuasa-kuasa barat ini. Jadi pada waktu itu jelas China telah tergugat atau hilang dari segi kedaulatannya, tetapi dia tidak ada dijajah oleh satu kuasa barat, tetapi dia dikuasai oleh banyak kuasa-kuasa barat di dalam wilayah-wilayah yang diberi konsesi, diberi keistimewaan oleh kerajaan China pada waktu itu kepada barat. Dan juga Jepun, disebabkan oleh mereka kalah dalam beberapa siri peperangan, dan sebabkan mereka tidak dapat menandingi teknologi dan kegagalan China memodernkan negaranya pada waktu itu. Ini sudah membawa perubahan nanti yang membawa pada reaksi masyarakat di China pada waktu itu untuk menangani masalah yang berlaku di negara mereka, khususnya apabila mereka mula hilang hak kedaulatan ke atas wilayah-wilayah China kepada kuasa-kuasa barat dan juga kepada negara Jepun pada waktu itu. Ini yang menyebabkan China menuntut perubahan, menyebabkan berlaku reaksi di kalangan penduduk dan berlaku beberapa siri pemberontakan dan sebagainya untuk mendesak kerajaan China membuat perubahan di negara China. Setakat ini saja, kita akan teruskan selepas ini. Daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini, cuba pelajar lihat soalan ini. Bincangkan tindakan barat yang menyebabkan China terpaksa membuka pintunya kepada kuasa barat pada abad ke-18. Seperti biasa dalam soalan, kita kena pasti. Pertama, bincangkan, itu tugasan. Kedua, kehendak soalannya adalah tindakan barat menyebabkan China terpaksa membuka pintunya kepada barat. Tempatnya di mana? Di China. Latar masanya abad ke-18. Abad ke-18. Jadi kita kena fahamkan dari apa yang saya jelaskan tadi, tindakan barat yang diketuai oleh British. British telah mencari alasan untuk memaksa China membuka pintunya kepada kuasa-kuasa barat. Candu dijadikan alasan untuk China membuka pintunya kepada barat apabila berlakunya perang Inggeris China pertama. Kekalahan China kepada British telah menyebabkan dia terpaksa membuka pintunya kepada barat. Jadi China terpaksa menandatangani beberapa perjanjian dengan British dan kuasa-kuasa barat yang lain. Inilah yang membawa kepada China terpaksa membuka pintunya kepada barat. Jadi pelajar jelaskan itu dalam masa 30 minit. Apakah tindakan dan bagaimana pembukaan pintu China itu kepada barat telah membolehkan kuasa-kuasa barat ini membuka koloni ataupun pertempatan melalui konsesi yang diberikan, dan juga melalui sama ada secara konsesi itu dibuka melalui konsesi yang diberikan kepada satu kuasa barat ataupun beberapa kuasa barat seperti Tianzhen di wilayah China. Dan mereka juga ada beberapa negara yang diberi keistimewaan oleh kerajaan China pada waktu itu untuk membolehkan mereka bertapak atau membuka penempatan yang lebih luas dan mengembangkan perdagangan mereka di China pada waktu itu. Jadi bincangkan semua persoalan ini. Dalam soalan ini yang berbunyi, bincangkan tindakan barat yang menyebabkan China terpaksa membuka pintunya kepada barat. Jadi kegagalan China ini
untuk mempertahankan kedaulatannya, menutup pintunya seketatnya. Ini telah memaksa Barat, memaksa China membuka pintunya. Setelah mereka tewas dalam beberapa siri peperangan. Selamat belajar para pelajar, teruskan. Ini adalah bahagian pertama daripada tema 1 tema 4 yang saya ingin jelaskan, iaitu berkaitan dengan nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Bermula dengan gerakan imperialisme oleh kuasa Barat di China. Ini berbeza dengan gerakan imperialisme oleh mana-mana kuasa Barat di negara-negara lain. Seperti di India, British di India, hanya satu saja British di India. Seperti British menguasai Burma, British menguasai tanah Melayu pada waktu itu. Tapi di China agak special, sebab China dikuasai oleh pelbagai kuasa-kuasa Barat, termasuklah Imperialis Timur, iaitu Jepun pada waktu itu. Seperti yang saya katakan tadi, China telah dibagikan oleh di kalangan kuasa-kuasa Barat dan Jepun seperti sebuah tembikai. Ini buah tembikai yang dipotong-potong. Jadi wilayah China itu dibagikan di antara mereka, melalui pemberian konsesi dan juga hak wilayah asingan oleh kerajaan China pada waktu itu. Selamat belajar, teruskan pembelajaran kamu, untuk memastikan kamu dapat menjawab soalan dengan lebih baik. Selamat belajar, teruskan. Berminit bersama Suko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah